InsyaAllah pada malam ini kita nak melihat satu bab daripada kitab Perjalanan Menuju Alam Akhirat yang berkait rapat tentang persiapan menuju alam akhirat oleh salafuna salih. Bismillahirrahmanirrahim. Tahiyatan wa mubarakatan wa tahiyatan min indillah. Penghormatan daripada Allah, kalam yang mulia, perkataan ahli syurga. Menyebutnya sunnah sunat, jawabnya hukumnya wajib. Tahiyatan min indillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya bina ya tual jamaah, marilah sidang jamaah kita mulai. Kita buka halaqah kita, majlis kita dengan baca ummah kitab ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thumma ila arwahi azwajihi wa zuriyatihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in wa awliya'i wa salihin ina wa li ummahatina wa li ajdadina wa li jaddatina wa sa'il muslimina wal muslimat min masyarikil ardi ila magharibiha. Sya'ulillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umur dunya wad din wal akhirah. Salatan wa salaman ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bida'watihi wastanna bisunnatihi wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Nahmaduhu huwa wa nasta'inuhu wa nastahdihi huwa wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Qal rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair. Bismillahi masyaallah la yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu as-su'a illallah. Bismillahi masyaallah makana min ni'matin fa minallah. Bismillahi masyaallah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Surah An-Nur ayat 31. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam akthiru min dhikri hadhihi al-ladzat al-maut. Rawahu at-Tirmizi wa an-Nasa'i wa Ibnu Majah wal Hakim wa ghairihim. Firman Allah SWT, dan hendaklah kamu bertaubat sekaliannya kepada Allah kesemuanya, wahai sekalian orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan kamu menggapai dan mencapai kejayaan, kemenangan
kehebatan. Surat An-Nur ayat 51. Nabi SAW bersabda, perbanyakkanlah olehmu akan menyebut dan mengingatkan perkara yang memutus akan segala kesedapan kelazatan, iaitu kematian. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi, An-Nasa'i, Ibnu Majah dan Imam Al-Hakim dan selain daripada mereka. Yang berbahagia Fadil Tuan Imam, Tuan Bilal yang bertugas, Nazir dan ahli jawatankuasa Masjid Al-Falah yang hadir, tuan-tuan, tuan-tuan haji, puan-puan, puan-puan hajjah, muslimin dan muslimat, anak-anak remaja, para bapa, para ayah, para suami, para atuk, sekalian tetamu Allah, duyufur Rahman yang didoakan kebaikan, al-khair, as-salamah, kesejahteraan, al-yusru, kemudahan, wal rahmat, wal barakah, was sakinah, ketenangan, keberkatan dan kerahmatan. Di dunia ilal akhirah. Melaluinya hari-hari baki kehidupan di dunia yang sementara ini, seterusnya sampailah kita menemuinya Allah Subhanahu wa taala berpindah ke alam seterusnya. Alhamdulillah, semua alhamdulillah. InsyaAllah pada malam ini kita nak melihat satu bab daripada kitab Perjalanan Menuju Alam Akhirat yang berkait rapat tentang persiapan menuju alam akhirat oleh salafuna salih. Qala al-musannifu rahimahumullah wa nafa'na bihi bi ulumihi fi daraini Allahumma amin. Salafuna salihu wal isti'dadu lil akhirati, orang-orang salih sebelum daripada kita dan persiapan mereka untuk mendatangi alam akhirat. Dan telah pun menunjukkan kepada kita, laqad daraba salafuna as-salihu al-mathal al-azam, telah menunjukkan kepada kita orang-orang soleh sebelum daripada kita akan suatu perumpamaan yang hebat, yang agung, fil isti'dadi lil akhirah, dalam hal keadaan mereka melakukan persiapan diri dalam menuju kepada alam akhirat. Jadi tuan-tuan sedang jemaah dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dalam kehidupan kita beragama, kita yang hidup di zaman 2023, esok lusa tuan-tuan nak masuk 2024. 1445 tuan-tuan. Kita berada 14 kurun, 15 kurun daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina. Maknanya tuan-tuan, satu kurun yusawi ma'ah mi'ah sinin, mi'ah sanah. Satu kurun sama dengan 100 tahun. Tadi disebut 14 ataupun 15 kurun. Katakanlah tuan-tuan ni, katakanlah orang yang hidup tuan-tuan pair je sama zaman Rasulullah semua 100 tahun. Maknanya kita dengan zaman Rasulullah SAW tu 15 atuk. 15 orang, 14 orang, 15 orang. Dia tak jadilah macam tu tuan-tuan sebab Nabi SAW yang takil ila rafi'il a'la wa huwa salasa wa sitina min umrihi. Nabi SAW meninggal umurnya 63 tahun. Sayyidina Hasan 47 tahun. Sayyidina Husain 44 tahun. Maknanya setengah lah. Tuan, zaman Nabi pun umur dah setengah-setengah macam tu. Sayyidina Abu Bakar 63 tahun. Maknanya setengah kurun. Jadi kalau 14 atuk, 15 atuk, kita kali dua lah. 30. 30. Kita tuan-tuan nak sampai dengan Rasulullah SAW, atas kita ni 30 orang. Sekarang yang tuan-tuan jumpa ayah kita. 1. Atuk kita kalau ada rezeki tuan. 2. Kenapa bilangan tuan-tuan? Kalau kita melihat kepada
Saya melihat kepada sanad Al-Quran. Imam-imam kita tuan-tuan, subhanallah, ustaz-ustaz Al-Hafiz tuan-tuan, biasanya mereka ada sanad Al-Quran. Mereka menjaga sanad Al-Quran tu daripada syekh dia, daripada guru dia, syuyuh dia, daripada muna'an sampailah kepada golongan tabi'in, sampailah orang soleh, golongan tabi'in, sampailah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun saya pernah jumpa tuan-tuan, ada orang yang memiliki sanad 28. Tu sanad tertinggi lah tuan-tuan ni. Tapi biasa-biasa orang ada 30, 33 sanad. Disimpan sanad sajarah dia sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mai 33 orang. Jadi tuan-tuan, mungkin apa ustaz nak sebut ni tuan-tuan? Saya nak ceritakan tuan-tuan, bahawa orang-orang soleh, tuan-tuan dan saya, yang kita berusaha nak jadi orang soleh, datang ke Masjid Al-Falah, tuan-tuan bermujahadah memenuhkan saf pertama, saf kedua, saf ketiga, 5 kali sehari semalam, wahai ayah, wahai suami, wahai anak. Kita bermujahadah tuan-tuan. Tuan-tuan boleh pilih ke tempat lain, pasar malam, mall, cuti-cuti ni tuan-tuan. Tuan-tuan memilih datang ke majlis zikir, majlis ilmu, sebab kita nak jadi orang soleh. Namun jangan SS, jangan sok sendiri. Kita berasa kita soleh tuan-tuan, maka kita tidak melihat lapisan dia punya susunan orang-orang soleh sebelum daripada kita. Contoh tuan-tuan ni, sekarang 2023. Kita tolak 100 tahun. Hari ini dengan aircon, subhanallah, dengan kipas yang cantik, dengan masjid yang indah, tuan-tuan duduk dalam majlis zikir, halaqah ilmu, berniat mengimarahkan rumah Allah, menanti solat selepas solat, menghubungkan ikhwah Islamiah, sesama kita kejaranan orang Islam kita tuan-tuan, dalam program perimahan rumah Allah Negeri Selangor ni. Kitalah di antara orang-orang yang membangunkan. Kita kena ingat tuan-tuan, tolak 100 tahun ni 2023. Tolak 100 tahun 1923. Dulu pun ada majlis ilmu macam ni. Tolak lagi 100 tahun, 200 tahun 1823. Ada majlis macam ni juga tapi tak ada aircon. Tuan-tuan, mereka duduk rapat-rapat. Tolak lagi 17, 1823, 16. Mereka dalam majlis, maknanya setiap zaman itu, bahkan setiap disebut tu potong hadis tuan-tuan, bahawa setiap zaman itu ada mujadid agama. Jadi tuan-tuan sedang jemaah mati Allah SWT dalam Syekh Mahmud Al-Masri dalam kitabnya tuan-tuan telah menunjukkan, telah menunjukkan kepada kita orang-orang soleh sebelum daripada kita, contoh-contoh yang agung dalam persiapan mereka dalam menghadapi alam akhirat. Jadi siapakah itu orang-orang soleh sebelum daripada kita? Istilah salafuna soleh ni tuan-tuan, yang mana Nabi SAW menyebutkan khairul quruni qarni, sebaik-baik kurun, kurunku. Tadi kita sebut, kita dengar Rasulullah 14 kurun, 15 kurun. Nabi kata sebaik-baik kurun, kurun pertama, kurunku, 100 tahun. Nabi 100 tahun. Nabi dengan para sahabat. Tsumma alladzina yalunahum, kemudian 100 tahun selepas daripada itu 200 tahun. Golongan tabi'in. Tsumma alladzina yalunahum, disebut golongan atba'ut tabi'in. Tuan-tuan, sahabat Nabi dan para sahabat, Rasulullah, sahabat Nabi SAW radhiyallahu anhum ajma'in, golongan tabi'in, golongan atba'ut tabi'in. Dan Nabi SAW sendiri pernah menunjukkan ashabi kan nujum, sahabat-sahabatku umpama bulan bintang di langit. Fa'ainama ihtadaitum atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, sahabatku umpama bulan bintang di langit. Selama mana kamu mengambil petunjuk daripada mereka sahabat, kamu akan mendapat hidayah. Para sahabat bersusah payah dengan Rasulullah, berjihad, berjuang, bermusafir, bermukim dengan Rasulullah, melihat perbuatan akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi para sahabat dikira sebagai salafun soleh. Mereka yang melihat Nabi SAW beriman dengan Islam dan mati dalam Islam. Ini takrif sahabat. Golongan tabi'in 100 tahun selepas daripada itu tuan, mereka sempat jumpa para sahabat beriman dengan Islam, mati dalam
Islam. Atba'ut tabi'in, mereka tak sempat jumpa sahabat, apatah lagi Rasulullah, mereka jumpa dengan tabi'in, mereka beriman dengan Islam dan mereka mati dalam keadaan iman. Ini 300 tahun. Yang Nabi sendiri declare sebaik-baik kurun. Tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, para sahabat ada 124 orang. Dalam Al-Quran, 30 juzuk, 6,660. Dalam kitab Durus Sami Syekh Wan Dr. Fatih sebut 6,660 ataupun 6,661. Tuan-tuan, Syekh Wan Dr. Fatih mengaji 33 tahun, tuan. Disebut tuan-tuan dalam Al-Quran ada 1,000 ayat perintah, ada 1,000 ayat tegahan larangan, ada 500 ayat-ayat ibrah. Tuan-tuan, dalam 6,660 ayat ataupun 6,661 ayat tu tuan-tuan, ada 3 tempat Allah SWT puji sahabat Nabi SAW. Allah puji. Mana antaranya? Radiyallahu anhum wa radu'an. Allah redha ke atas mereka, mereka sahabat redha ke atas Allah SWT. Ada lagi 2 tempat tuan-tuan, antaranya surah Taubah ayat 100. Ada lagi 2 tempat tuan-tuan. Allah redha kepada sahabat ni yang tengok Nabi, yang beriman Islam, mati Islam ni 124,000 ni, dan mereka redha ke atas Allah. Apa yang mereka ada, harta mereka infakkan, nyawa mereka berikan, tubuh badan susah payah, kan, pikiran mereka untuk agama Allah, membangun Islam bersama Rasulullah SAW sebagai pemimpin. Jadi tuan-tuan, kita nak bagi apa tuan? Nak bagi ranking. Kadang orang tanya, pada pasal apa Ustaz beria sangat ni? Ini zaman tuan-tuan. Orang kita tuan-tuan, ni melalui alam maya handphone kita lihat sendiri, orang senang-senang tuan-tuan, dia cah keting kepada golongan salafun soleh. Hina tabi'in, hina atba'ut tabi'in, hina para sahabat. Apalagi tahu, menghina batang tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan, kadang yang buat ni orang kita sendiri tuan. Sebab apa? Orang Kelantan panggil tak kenal barai. Tuan, dia tak kenal. Tuan-tuan, label. Kita duk fikir kita, tuan-tuan, duduk tahun 2023, 2024 ni tuan, kita rasa dah seronok. Kita kena tengok orang-orang sebelum daripada kita. Maka sahibul kitab, pengarang kita sebut tuan, maka lihatlah tuan, apa yang telah mereka tinggalkan, bil a'mali salihati bikulli anwa'ihi. Mereka dalam melakukan persiapan menuju alam akhirat. Siapa? Para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, para tabi'in, para atba'ut tabi'in, mereka ni melakukan dengan amal-amal soleh dengan segala bentuk dan jenisnya. Jadi tuan-tuan sidang jemaah rahmati Allah SWT, kalau benar kita betul-betul bersiap menuju akhirat, kalau benar kita sudah bersiap siaga untuk berpindah kepada alam akhirat, maka tuan-tuan, persiapan kita itu mestilah diwarnai dengan amal-amal soleh. Mana amal soleh? Macam sekarang ni, tak payah tengok jauh-jauh, macam sekarang ni, tuan-tuan duduk dalam majlis halaqah zikir, duduk dalam majlis ilmu, ini adalah amal soleh. Amal soleh. Atau disebut ibadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sawa'an kana min a'malil qulub awil alsinati awil jawarihi. Jenis pembahagian kepada amal soleh itu terbagi kepada 3. Yang pertama, sama ada amalan-amalan soleh itu daripada amalan-amalan hati. Amalan-amalan hati. Rupanya ada amalan hati tuan-tuan. Dalam kitab Hidayatul Salikin ada disebut tuan-tuan. Juga disebut dalam kitab Penawar Bagati Syekh Abdul Qadir Abdul Muttalib Al-Mandili. Apakah dia amal soleh disebut sebagai amalan hati? Antaranya taubat. Antaranya syukur kepada Allah. Antaranya ikhlas. Antaranya tuan-tuan, redha dengan qada dan qadar Allah Ta'ala. Ini amalan tuan-tuan.
Sekarang ni lah macam-macam berlaku. Baru ni ada cerita apa tuan-tuan? Viral lah tuan. Jatuh insiden, kena langgar, apa tu? Langgar lagi. Tuan. Tuan pun tahu tuan-tuan kemudian diwawancara ayahnya kan. Yalah, tu hari dia lah tuan-tuan. Mungkin hari kita akan datang. Kita tak tahu tuan-tuan orang yang kita kasih dan seumpamanya. Namun lepas kita mengaji agama tuan-tuan, kita harus memperbanyakkan kalam-kalam kita, kalam-kalam redha. Nanti ustaz boleh lah, ustaz senang cakap. Saya tuan-tuan, saya pun ada anak juga, pernah berlaku macam tu juga. 10 bulan terlantar tuan-tuan, koma atas katil, kemudian meninggal. Setiap kita tuan-tuan, maka kita kena warnai. Kita sebenarnya kita sedang menjawab ujiannya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita melihat apa yang berlaku kat handphone kita tuan-tuan, kita ambil iktibar untuk diri kita. Sebab mungkin kita diuji besok, minggu depan. Mungkin dengan cara yang berbeza. Banyakkan kalam-kalam kita, kalam-kalam redha. Contoh yang paling dekat, tengok sahabat kita di Palestin, subhanallah. Bom datang tuan-tuan. Boleh sebut lagi, kita ni syuhada. Allah SWT memilih kita. Dalam dunia Islam ni satu tempat dipilih tuan, Palestin. Maka oleh sebab tuan-tuan, perkara ni perkara disebut amalan hati. Pernah berlaku satu kisah tuan-tuan. Seorang sahabat yang pergi berperang di jalan Allah SWT tuan-tuan, meninggalkan anak dan isterinya. Anak dan isterinya tuan-tuan, ditakdirkan tuan-tuan, anaknya meninggal. Jadi bila suaminya balik daripada berperang tuan-tuan, jadi isterinya tak nak. Kadang itulah jenis kita lah tuan-tuan, kita muhasabah. Anak kita dah mati, kadang tak habis telefon. Tapi dia tuan-tuan, dia layan suami dia dulu. Dia buat apa yang sepatutnya dibuat oleh seorang isteri kepada suami. Lepas dah lega semua tuan-tuan, dah okey dah tuan-tuan, dia tanya, bang, kalau kita pinjam barang orang, sampai masa orang tu minta, kita kena bagi tak? Tuan, dah okey semua, makan, minum, semua dah okey tuan-tuan, yelah kita kena bagi. Itulah bang, anak kita pinjaman Allah SWT telah pun pergi. Isteri, suami tu respect kepada isteri, punyalah tabahan tuan. Itu caranya tuan, hidup ini kita warnai dengan amalan hati. Antaranya disebut tadi tuan-tuan, apa dia? Redha dengan qada dan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga disebut juga tuan-tuan bahawa amalan-amalan hati itu antaranya ialah mengingati mati. Tadi awal tadi dibacakan hadis Nabi SAW, perbanyakkanlah olehmu dengan mengingati perkara yang memutuskan kelezatan, iaitu kematian. Nabi SAW menyebut aksiru, perbanyakkan. Ayo kita muhasabah. Ni hari ni daripada pagi sampai malam ni, banyak mana kita ingat mati? Banyak ni tuan-tuan dalam bahasa Arab, kalau ilmu nahu lah, adat wal ma'dud, banyak ni kena lebih daripada 3. Berapa kali kita ingat mati tuan, sampai nak maghrib ni, sampai nak isyak ni. Aksiru ni perintah Nabi SAW. Perintah Nabi SAW, perbanyakkanlah olehmu mengingati mati. Mengingati perkara yang memutuskan kelezatan. Tuan-tuan, bagi masa tuan-tuan, bila kita dengar dalam grup tuan-tuan, ucapkan istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga almarhum ditempatkan Allah di kalangan salihin. Allah Akbar. Orang dah meninggal, semua orang doakan tuan supaya yang meninggal ni tengah mandi, tengah kapan ni, tengah nak semayang ni, on the way dia ke alam barzah tuan-tuan, masuk join grup orang-orang soleh. Namun sedikit je tahu tuan-tuan, masa lapang, masa hidup, masa sihat, masa muda, masa kaya, apa yang kita buat? Masa majlis kuliah ini dia ada, mana kita? Kita berada di mall, kita berada di pasar malam, kita berada di mana? Masa majlis-majlis ini, tiap-tiap malam majlis ilmu, majlis zikir, yang Nabi SAW menunjukkan dalam 3 jalur periwayatan bahawa majlis ini adalah tamanan-tamanan syurga. Nabi SAW sebut halaqah zikir, tamanan syurga. Nabi SAW menyebut majalisil ilmi, majlis ilmu itu tamanan syurga. Nabi SAW menyebut al-masajid. Ya Rasulullah, adakah taman-taman syurga di dunia? Ada. Masjid-masjid Allah. Halaqah zikir. Majlis ilmu. Apabila kamu melewati satu perjalanan, wa idza marartum bi riyadil jannah, kamu jumpa tamanan-taman syurga, perintah Nabi, farta'u, joinlah, masuklah, sertailah.
Luar biasa tuan ni majlis macam ni kan malam ni kan. Dalam kitab Idatus Salikin tuan, usai daripada majlis ni, malaikat di sisi Allah ada malaikat yang khusus, pasukan khusus, dia akan balik bagi report kepada Allah. Ya Allah, Allah tanya, malaikat apa cerita? Ya Allah, jemaah USJ 9 Masjid Al-Falah ramai datang malam ni. So, ya Allah, dekat Masjid Al-Falah apa cerita? Apa yang mereka nak, wahai Allah? Mereka nak kepadamu syurgamu, wahai Allah. Allah tanya pada malaikat, malaikat, mereka yang nak minta syurga ni, adakah mereka dah pernah tengok syurga aku? Belum pernah lagi. Apatah lagi kalau mereka dah tengok. Apa yang mereka memohon perlindungan, wahai malaikat, jemaah yang hadir ni memohon keselamatan daripada disentuh api neraka-Mu, wahai Allah. Apakah mereka pernah melihat api neraka-Ku? Tak pernah lagi, wahai Allah. Apatah lagi kalau mereka pernah melihat. Tuan-tuan dalam melakukan ibadah ni, tuan-tuan kena ada niat. Alah biasa ustaz, tiap malam saya datang masjid, iktikaf. Tiap malam saya duduk dalam majlis zikir. Tiap malam baca surah Al-Mulk. Tuan-tuan, tiap pagi sedekah pagi. Letakkan satu niat. Satu hajat dunia dan akhirat akan dikabulkan. Lebih-lebih lagi duduk dalam majlis zikir. Hebat tuan-tuan. Bahkan sekarang ni tuan-tuan dan saya sedang dikerumuni para malaikat Allah. Tak percaya, rosak iman tuan. Inna lillahi malaikatun sayyahina fil ard. Bagi Allah SWT ada pasukan khusus malaikat yang meronda-ronda di atas muka bumi. Nampak orang berkumpul, dimulai dengan surah Fatihah, duduk di masjid tuan-tuan. Malaikat mengerumuni kita, direndahkan ajnihah sayapnya, turun rahmat, sakinah, barakah tuan-tuan. Sekarang ni tuan-tuan ni, saya tanya kat tuan-tuan lah. Tuan-tuan jawab sendirilah tuan-tuan. Apa tuan-tuan rasa duduk dalam majlis ni? Dia benda rasa ni tuan, benda berkait rapat dalam ibadah. Dia berkait rapat dalam takwa. Sebab tu at-taqwa disebut mengikut segala perintah Allah dengan memasukkan kebesaran Allah. Tuan-tuan sedang bertakwa ni, level takwa tinggi. Bukan sekadar kita duduk dalam majlis zikir, duduk di masjid, beriktikaf tuan-tuan, duduk dalam majlis ilmu. Duduk dalam majlis ilmu sekarang tak sama macam duduk dekat pantai Bagan Lalang. Jangan sama. Tuan-tuan jangan sama dengan duduk dekat kedatangan mereka. Dia ada adab dia. Bikuli khudu' wa khusyuk. Nak dapatkan rahmat berkat tuan-tuan. Tak ada. Di mall tak dapat, di pasar malam tak dapat. Nyesanya tuan-tuan, di masjid-masjid Allah, dalam halaqah zikir, dalam majlis ilmu. Sakinah, rahmat tak dijual dekat mana-mana brand supermarket, tak dijual. Dan nilainya ada di sini tuan. Maka saya bagi pihak saya tuan-tuan mengucapkan tahniah dan mengalungkan ucapan tahniah pada tuan-tuan. Tuan-tuan doa kepada Allah tuan-tuan istiqamah sampai mati. Kita duduk dalam majlis orang-orang soleh ni tuan. Dan sebab apa Ustaz? Nanti kita mati tuan-tuan, kita sedang dikapankan. Orang doa semoga almarhum dalam medsos, dalam WhatsApp, dalam Telegram, dalam Facebook, dalam TikTok yang kenal kita lah. Tulis tuan. Supaya arwah almarhum dimasukkan Allah di kalangan solihin. Ya memang masa kita sihat, masa kita muda, masa kita kaya, masa kita sihat, masa kita lapang, memang kita datang Masjid Al-Falah. Ini muka-muka yang datang tuan, muka jemaah kita tuan-tuan, kawan-kawan kita. Memang kita nak join, kita kenal Tuan Imam. Saya suka nak ingatkan tuan-tuan, tuan-tuan yang jemaah Touch and Go ni. Tuan-tuan kena cari imam, kena kenal imam kita. Assalamualaikum Mam, Assalamualaikum Bilal, kena kenal Nazir kita, kena kenal jawatan kuasa tuan-tuan. Sebab mereka ni fikir macam mana nak bangunkan masjid ni tuan-tuan, tak macam kita datang sembahyang Touch and Go je. Mereka ni fikir nak buat program membangunkan rumah Allah. Berkawan dengan mereka, berjemaah dengan mereka. Sekali-sekala tuan belanja makan. Baik dengan mereka tak ada rugi tuan-tuan. Cuti-cuti ni tuan-tuan balik kampung, balik Kedah, balik Kelantan, dengar-dengar ada ulama'-ulama'. Baru ni saya dapat jumpa tuan-tuan, Cicit Tok Ali Wan Kutan. Allah Akbar. Tok Ali Wan Kutan ni guru kepada Tok Kenali yang meninggal 1930. Dah tua tuan-tuan. Kat mana tuan-tuan? Kat Jeli tuan-tuan. Subhanallah tuan-tuan. Ada orang jumpa tuan-tuan. Subhanallah tuan-tuan. Cicit kepada guru Tok Kenali di Kelantan. Tuan jumpa ziarah tuan-tuan, perkenalkan diri, sembang, kita pun janganlah ambil masa yang panjang tuan, minta doa tuan. Balik tu kita bagi sampul RM50, RM100. Kita balik tuan-tuan,
tok guru, syekh tu doakan kita. Doa itulah sebenarnya yang mengiringi barakahnya, mengiringi baki kehidupan kita. Doa zahrul ghaib minal mustajabah. Doa seorang mukmin kepada mukmin dalam keadaan dia tak tahu adalah doa yang mustajab. Ini kita nak cari. Kita doa sendiri tuan-tuan banyak sangat ijab. Banyak dosa tuan, ahli keluarga kita tak selesai, banyak sangat ijab. Orang lain tolong doa. Orang lain tolong doa. Orang alim tolong doa. Syekh-syekh tuan, tok guru ni doa. InsyaAllah, insyaAllah ada mustajab, ada barakahnya. Itu sebut sawa'an kana min a'mali salihah. Sama ada daripada amalan-amalan hati. Ikhlas tuan-tuan ni. Dan sekarang kan tuan-tuan, alhamdulillah Ustaz, saya sejak pencen dah 20 tahun dah pencen dah Ustaz. Yelah, saya tetap malam Ustaz. Lepas pencen dulu masa kerja outstation. Dah kerja dah macam mana? Tuan-tuan, buat kerana Allah. Buat kerana Allah tuan-tuan. Ustaz datang ke, Ustaz tak datang ke tuan-tuan, kita ada prepare. Ustaz tak datang, kita ada. Ini nak baca surah Al-Kahfi, Maghrib Isyak. Semayang sunat awabin 6 rakaat. Semayang sunat awabin pertama 2 rakaat. Semayang awabin dengan taubat. Semayang sunat awabin dengan istikharah. Ni ulama kita dah susun macam sunat awabin 6 rakaat tuan-tuan. Kita ada amalan-amalan kita. Baca Ratibul Attas, Ratibul Haddad, Ratibul Idrus. Zikir-zikir yang disusunkan oleh ulama keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Awil al-sinati. Tadi kita cerita tentang amalan hati. Dia berkait rapat mengenai ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf tuan ataupun ilmu akhlak ni ilmu yang wajib kita pelajari. Ilmu fardu ain. Wajib aini kepada setiap yang mukallaf balik dan berakal macam kita. Wajib tuan-tuan. Sebab dalam kita nak beramal ni kita kena bersihkan hati kita. Tidak ada ilmu yang nak membicarakan persoalan pembersihan jiwa, pembersihan hati melainkan ilmu tasawuf. Dan kitab yang pertama yang wajar kita pelajari tuan-tuan ialah kitab Penawar Bagi Hati. Kitab yang asas lah. Ada orang belajar kitab hikam, minta maaf tuan-tuan, ada orang sebenarnya tinggi tuan-tuan. Tak betul. Ini ulama kita dah susun tuan. Alah kita tuan-tuan, anak kita hantar sekolah rendah, cikgu beria ajar matematik tingkatan 1 kepada anak kita darjah 1. Kita ada grup WhatsApp dok mengumpat kat cikgu tu kan. Kita dengan benda agama tuan beria mengaji kitab hikam. Kitab Penawar Bagi Hati tuan-tuan, kitab tangga pertama dari mutasawuf kita tak jumpa, tak boleh. Benda agama tuan-tuan itu yang jadi pening tu. Saya mengaji hikam kat Iskandariah Mesir dulu pun tuan dalam bahasa Arab lah. Tu level tinggi tuan-tuan. Belajar Penawar Bagi Hati, subhanallah, level kita lah tuan. Saya pun awal belajar. Ulama dah susun. Syekh Abdul Qadir Abdul Muttalib Al-Mandili An-Indonesia tuan-tuan. Bahasa pun bahasa kita tuan-tuan. Kita belajar perlahan-lahan tuan. Dan ilmu tasawuf ni juga 10 sifat-sifat mahmudah, 10 sifat-sifat mazmumah. Sifat-sifat mahmudah hias ujung rambut, ujung kaki, amalkan. Sifat-sifat tercela mazmumah belajar untuk dijauhi, belajar untuk dinyahkan. Contoh, ujub, riak, membesarkan diri, kasih kepada dunia, kasih kepada kemegahan, dengki. Asal dengki tuan-tuan Hari dua ni ada cerita pula, suami ke isteri bunuh apa kan? Suami bunuh isteri, isteri bunuh suami. Ada hari dua ni tuan. Lama asal dengki, kadang asal dengki ni adik-beradik. Mak ayah meninggal kata bergaduh pula adik-beradik tuan. Yalah tuan, asal dengki suami isteri. Cerita kat pejabat, dekat kajiranan banyak lah tuan. Ada orang tanya, Ustaz macam mana saya nak buang? Saya kuat sembahyang Ustaz, saya kuat sedekah, tapi saya kuat asal dengki. Kena mengaji. Mengajilah kita tasawuf tuan-tuan. Mengaji, cari ulama-ulama yang ada sana. Kita mengaji pelan-pelan. Allah buka futuh tuan-tuan. Barakah sahibul kitab. Kalam-kalam ulama-ulama kita tuan-tuan. Ini puncanya. Ini definisinya. Ini ayatnya. Jadi kita tuan-tuan minta Allah SWT buang. Jauhkan hasad dengki. Sebab terjadi dengki. Apakah ubat menghilangkan dengki? Melepaskan diri daripada dosa dengki. Semua dibincangkan oleh ulama. Marah. Tadi saya jumpa seorang sahabat. Kuliah Zuhur tengah hari kat Putrajaya. Saya tak boleh lah Ustaz. Saya ni, dia kadang-kadang mari jadi pemarah Ustaz. Pemarah. Dia mari, tak boleh nak kawal lagi. Dan dalam kitab-kitab dalam tasawuf tuan ada dibincangkan al-ghadab.
Lazimkan dua perkara apabila berlakunya marah. Cara menahan marah, menahan marah merupakan kelakuan yang sangat baik, kan? Wal kazimin anin nas, orang-orang yang menahan marah dan memaafkan sesama manusia. Allah sebut ujung ayat, Allah SWT sangat mengasihi orang-orang yang melakukan kebaikan. Dan juga ilmu tasawuf adalah ilmu yang membicarakan cara kita nak urus 7 anggota tubuh badan. Satu-satunya ilmu, tak ada ilmu lain tuan-tuan, ilmu tasawuf. Mata yang memandang, mulut yang berkata-kata, telinga yang mendengar. Mata, telinga, mulut. Kita ikut susunan tuan, atasnya mata melihat, telinga mendengar, mulut. 3. Tangan, kaki. 4, 5. 5. Mana lagi tadi sebut? 7 tuan-tuan. 7, yang ke-6 perut, dan ke-7 kemaluan. Apa ilmu yang nak kawal ni semua? Ilmu tasawuf dibincangkan oleh ulama. Termasuk satu lagi, raja bahkan permaisuri anggota tubuh badan apa dia? Hati. Al-qalbu, hati. Maka ilmu tasawuf ilmu yang wajar kita pelajar. Jadi bukan wajar dan wajib pelajari. Tak pelajari berdosa tuan-tuan. Tuan. Kuat semayang tapi kuat dengki. Sedangkan dengki dahsyat tuan, Nabi SAW sebut apa? Memakan pahala sebagaimana api yang memakan ranting-ranting kayu. Buat semayang sunat, sedekah sana, wakaf sini. Tapi hasad dengki. Habis tuan. Awil al-sinati, ataupun amalan lidah. Lidah ni tuan-tuan ni. Man kana yu'minu billahi wal akhir, kata Nabi SAW, siapa yang beriman kepada Allah dengan hari akhirat, falyakul khaira, maka hendaklah dia berkata yang baik-baik, aw liyasmut, ataupun mendiamkan diri. Apa kata-kata yang baik tuan? Zikrullah. Antara tuan-tuan zikir Allah SWT yang pertama, beristighfar. Berapa bilangan istighfar kita? Tuan, kita dah sayang tuan-tuan. Hari ni tuan, sampai sekarang ni. Kalau Nabi pernah bersumpah tuan-tuan, nak gambarkan bilangan istighfar Nabi, wallahi la astaghfirannallaha fil yaumi aktsara min 70 marratan wa fi riwayah 100 marrah. Demi Allah, tidak aku memohon ampun kepada Allah SWT. Nabi SAW sebut, aku memohon ampun kepada Allah sehari semalam mencapai bilangannya 70 kali lebih, ataupun 100 kali. Tu Nabi tuan-tuan. Nabi ni sahibu syafa'ah, pemilik pemberi pertolongan. Nabi SAW Sayyidul Mursalin. Di kalangan semua Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul, dia ketua kelas. Penghulu. Abang Long kawasan. Sekalian orang soleh di mana zaman pun Sayyidus Salihin, ketua orang soleh. Nabi SAW. Syafi'ul Musyafa', yang memberikan syafaat, yang diberi izinkan memberikan syafaat. Kalau Nabi tuan-tuan yang maksum, bahkan dia tu maksum tuan, pun istighfar 100 kali, apatah lagi kita ni tuan, asal cakap salah, asal cakap tipu, asal tengok dosa. Allahu Akbar. Jadi yang pertama, perbanyakkan istighfar. Alhamdulillah Ustaz, saya satu hari saya istighfar 100. Tuan-tuan, 2024 yang nak datang ni, ayo upgrade, naikkan 300. Baru ni cicit pada pengarang Simtud Durar ataupun Maulid Habsyi datang bertemu di Malaysia. Saya tak pasti datang sini pun tuan, datang dekat Masjid Muaz bin Jabal. Lepas tu ada datang kat Pondok Jenderam. Dia nak bagi sanad Maulid Al-Habsyi tuan-tuan ni. Siapa namanya? Habib Muhammad bin Munsib Habib Ali bin Habib Abdul Qadir Al-Habsyi. Disebut tuan-tuan, saya tengok rombongan tu, sekarang kita pakai tasbih kan, sekarang banyak trend baru tu, dia ada ikat tangan. Ada punya adik dia tuan-tuan, doktor, dekan usul PK satu universiti di Yaman. Grup ni zikir je tuan. Banyak berzikir tuan. Tak lepas berzikir kepada Allah SWT. Jadi pertama tadi tuan-tuan, istighfar. Perbanyakkan, naik upgrade 100. Tahun 2024 mau 300. Apa lagi? Tahlil la ilaha illallah. Kita nak mati dengan la ilallah, perbanyakkan ucapkan tahlil la ilaha illallah.
Seterusnya tuan, apa lagi yang kita nak sebut dengan lidah kita? Salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ulama sebut tuan-tuan, kita salawat atas Nabi SAW, Allah beri kepada kita 10. Kita salawat atas Nabi, Allah beri kita 10. 10 tu apa? 10 kebaikan, 10 kemudahan, 10 sakinah warahmat. Baru 4 tuan-tuan. Lagi 6 cari sendiri. Allah bagi 10 sebab kita satu salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Salawat tuan-tuan, upgrade. Biasa 100, tahun baru ni mau 300. Jadi tiap-tiap hari tuan-tuan, istighfar, tahlil, salawat 300. Untuk diri sendiri tuan-tuan. Carilah masa tuan-tuan. Ini adalah makanan rohani. Makanan roh. Roh kita perlukan makanan. Sian dekat roh tuan-tuan dulu sebelum kita masuk rahim ibu, nama pun alam roh. Roh kita dah ada dah. Lepas tu masuk alam rahim ibu, jasad fizikal kita baru nak start. Roh dah ada dah. Dah 2 alam dah roh. Duduk kat alam dunia ni tuan-tuan. Roh dengan jasad bersatu padu. Kalau makan tuan, pagi, sarapan pagi, pukul 10 bos panggil lagi, jom. Perkena, ni makanan baru tuan, tosi garing telur pelanta barunya. Tosi. Saya buat pagi tadi tuan-tuan. Dan kopi ukur yang manis. Tuan, pukul 10. Pagi kat rumah dah makan dah. Tengah hari nasi polo Pakistan. Ilaha illallah. Pukul 3, pukul 4 cik kodok goreng pisang musim-musim hujan ni. Berapa kali makan dah? 4 makan. Sebelum maghrib makan nasi. Berapa makan dah? 6. 7. Balik malam geng-geng masjid. Jomlah kena cai. La ilaha illallah. Makanan untuk fizikal, ujung rambut, ujung kaki tuan, 7 kali. Sekali memakan tuan setengah jam, cuba kira tuan, 1 jam lebih. Tapi insya-Allah lah baca bismillah, baca doa tuan, berkah makanan tuan. Makanan rohani macam mana upgrade tuan? Tambah lagi tasbih subhanallah, tahmid alhamdulillah, Allahu akbar. Tadi dah 3, ada 3 tuan. Banyak lagi hauqala wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Banyak tuan zikir-zikir dan doa-doa. Itu ibadah lisan. Kalau tak nak kita buat tuan-tuan, auliyasmut, pilihan yang kedua ialah mendiamkan diri, lebih ibadah. Kan bila orang mengumpat tuan, kita tak jual, kita diam, tak nak respon tuan, kita dapat pahala. 2 je pilihan penggunaan lidah tuan. Hebatnya lidah ini disebut dalam Nabi SAW dalam satu hadis, admanuli isnin, sahabat wahai umat Islam, kamu jamin kepada aku 2 perkara. 2 je aku minta kepada kamu. Aku jamin kepada kamu 1, iaitu syurga. Kamu jamin kepada aku 2 perkara. Admanuli isnan, admanulakal jannah. Aku jamin kepada kamu syurga. Yang pertama, apa yang ada antara 2 bibir, lidah. Apa yang ada antara 2 paha kanan dan kiri, kemaluan. Kalau kita jaga ni pada yang haknya, pada yang salurannya, maka kita ada jaminan daripada Nabi SAW masuk syurga. Tuan. Allahu Akbar. Lidah tuan-tuan Allah, ni masalah bila kenduri je tuan lah. Kita masyarakat, orang Melayu Malaysia ni masyarakat bermasyarakat. Bila dia start lah, dia bahasanya, kau tak tahu ke? Isu semasa ni banyak. Tak dengar lah. Dah mula Allah. Kadang sukar tuan Allahu Akbar. Hati-hati tuan-tuan guna penggunaan lidah. Awil jawarihi, mereka dalam melakukan persiapan untuk alam akhirat, mereka beramal soleh. Tadi dah hati kita dah bincang, yang kedua lidah, yang ketiga anggota tubuh badan, solat, haji, umrah kan kena bergerak kan. Ibadah-ibadah yang menggunakan anggota tubuh badan, bersedekah, tolong orang, jiran kita pindah, tolong angkat barang dan seumpamanya. Ini adalah mereka tidaklah meninggalkan pintu-pintu daripada pintu-pintu kebaikan kecuali mereka berlumba-lumba untuk memasukinya. Ada saja peluang-peluang melakukan kebaikan. Kita dengar ada orang buat majlis maulid ke, majlis salawat ke, ada majlis-majlis kebaikan, kita rebut peluang, ambil peluang. Adalah geng-geng kita ni suka kumpul untuk bantu keuangan, ada AJK Dana, boleh kita masuk RM10, RM100 duit kita tuan-tuan
Yang kita percayai, kita masuk, kita berlumba-lumba. Dan tidaklah mereka meninggalkan pintu-pintu daripada pintu-pintu keburukan, walam yatruku baban min abwabi syarr illa wa kanu, kecuali mereka mengingat antara satu dan supaya jangan terpabas, terjebak memasukinya. Ada saja pulang-pulang kejahatan tuan-tuan, kita tak join. Kita tak termasuk. Ini tuan-tuan InsyaAllah. Jadi itulah peringatan kita, tazkirah kita pada malam ni yang berkaitan tentang orang-orang soleh sebelum daripada kita dan persiapan mereka untuk menuju alam akhirat. Jadi cerita pasal amal soleh, maksudnya ibadah kita. Amal soleh kita tuan-tuan, maka kita jangan, kita kena manipulate kita punya amalan-amalan ini, kerana ini merupakan bekal yang kita nak bawa tuan-tuan, sawaban min indillah, bekal pahala kepada Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan kita jauh, bekal kita kena banyak. Tuan-tuan kalau musafir tuan-tuan, seminggu tuan beg kita sampai 2. Tuan. Kalau musafir sehari 2 tuan, kadang beg sandang aja. Yang kita nak pergi musafir jauh ni tuan, maka bekal kita pahala melalui amalan hati, amalan lidah, amalan anggota tubuh badan ni perlu diperbanyakkan. Ayuh tuan, kita catat untuk tahun 2024 ini, tambahkan zikir kita bilangannya, tambahkan infak kita, tambahkan lagi ilmu-ilmu yang berkaitan tentang amalan-amalan hati. Sekadar itu tuan-tuan, maaf. Quli qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum risailil muslimin wal muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma ja'alna minal mustami'in al-qawla wa yattabi'una ahsanah. Ya Allah, Engkau golongkan kami ya Allah sekalian yang hadir di kalangan orang yang suka mendengar kalimat pengajaran yang baik. Karuniakan di sisimu kepada kami sekalian yang hadir kekuatan mengamalkannya dalam kehidupan individu, berkeluarga dan masyarakat kejiranan ya Allah. Allahumma ja'al jama'na hadza jama'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyya wa la mutudahu ya Allah. Ya muhawwilul ahwal, hawil ahwalana ila asl ahwal. Ya latif lam yazal mutubina fi ma nazal innaka latifun lam tazal tubina wal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mujahidin al-mu'minin al-mustad'afin fi Gaza, fi Palestin wa fi kulli makan. Ala bika wa qadika ya rabbal alamin. Allahumma ahliki suhyunina wal yahudina wansurna alaihim ya rabbal alamin. Rabbana wa taqabbal minna du'a. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu minkum.